Baik, tadi saya ada satu poin saya nak sampaikan. Saya kata, kenapa kamu kata bahawa Ahmad ini ruh Allah dan dia yang paling hebat sekali, makhluk yang paling hebat sekali? Saya nak tanya, kenapa kamu tidak anggap Jibril lebih hebat daripada Nabi? Sebab apa? Sebab Jibril punya gelaran dalam Quran adalah tak ada min-minnya. Terus, ar-ruh. Ataupun ruhana. Kami hantarkan roh kami kepada Maryam. Siapa tu? Jibril. Ada min-min. Ada sebahagian roh kami. Kalau kamu dakwa sebahagian yang ditiupkan itu adalah Ahmad, hakikat Muhammadiyah, patut kamu letak Jibril lebih tinggi. Sebab tu saya tak terkejut. Kalau nanti, na'udzubillah, dalam konsep ni akan ada hakikat Jibriliyah pula. Pernah berlaku tak? Pernah berlaku tak? Pernah. Sejarah siapa? Sejarah Kristian juga. Ingat tak kisah Council of Nicaea? Asalnya a father saja. Council of Nicaea memasukkan the son di dalam the Godhead. The second Council of Nicaea baru memasukkan Holy Spirit as the third person in the Trinity. Siapa Holy Spirit ni? Siapa Holy Spirit ni? Kalau tanya Kristian, dia kata bukan Gabriel. Spirit ni spirit from God. Rohul Qudus. Dalam Islam, memang ulama pun berbeza pandangan. Tapi saya cenderung mengatakan bahawa Rohul Qudus tu adalah Jibril alaihissalam. Bersandarkan apa yang Nabi Muhammad SAW sendiri kata. Nabi SAW pernah memerintahkan seorang sahabat Nabi, Hassan bin Thabit, untuk buat, kalau bahasa hari ni panggil rap battle lah. Dulu syair. Tapi dia bukan calang-calang punya battle. Dia bukan balas biasa. Orang Melayu balas pantun bukan main comel. Balas pantun. Rap battle diorang tu. Okay, kalau awak dengar rap battle, apa isi rap battle? Hina. Nabi pernah memerintahkan Hassan bin Sabit untuk buat hijab kepada musyrikun. Hijab ni apa? Kutuk. Disiapkan mimbar untuk itu. Ini menunjukkan apa? Awak perlu ada media. Awak jangan nak action baik every time. Jangan action, oh kami orang Islam, tak apa, biarlah orang mengutuk kami. Kalau gitu, akhlak Allah tak ada akhlak ke? Allah kutuk tak ada orang? Yang layak dikutuk, kena kutuk. Kalau sesuatu itu bodoh, kena kata bodoh tak? Biadab ke kalau kata bodoh? So Hassan bin Thabit disiapkan mimbar untuk itu. Nabi siap kata, juhum wa Jibrilu ma'aka, Nabi kata. Buat hijab kepada mereka. Hijab ni apa? Pergi, kutuk. Jibril bersama dengan kamu. Sebab dia dah melampau sangat. Ni hampir-hampir dia nak berperang dia ni. Lebih baik kutuk mulut daripada berperang, betul tak? Tapi kutuk bukan maki. Kutuk ni menzahirkan kesalahan-kesalahan orang. Apa bodoh pergi sembah batu? Contoh macam tu. Boleh dalam agama. Tapi janganlah duk pergi buat kat sistem Islam. Benda yang jelas salah. Benda yang jelas salah. Nabi perintah ni, Nabi perintah. Yang saya nak ambil dalil dia adalah hadis ni ada dua versi. Satu versi Nabi kata, "Uhjul musyrikin fa inna ruhal qudsi ma'ak." Pergi buat rap battle, katalah rap battle dengan musyrikin dan Roh Kudus akan bersama dengan kamu. Riwayat lain apa? Wa Jibrilu ma'aka. Maksud dia siapa Rohul Kudus ni? Jibril alaihi salam. Jadi yang menyokong Nabi Isa siapa? Sayyidina Jibril. The Holy Spirit is actually Jibril alaihi salam. Dan akhirnya Jibril dituhankan. Walaupun mereka tak kata itu adalah Jibril, tapi sifat-sifatnya itu dimasukkan dalam the Godhead.
Sebab tu Allah kata ayat ni, dengar ni. Allah. Tuhan kita yang maha pengasih lagi maha penyayang. Yang maha bijaksana, yang maha mengetahui segala-galanya. Quran ni daripada Allah. Allah bercakap dengan kita. Jangan sekali-kali awak meraguinya. Ayat 78 surah Ali Imran. Ya, ayat ni berkenaan dengan Yahudi. Bukan saya nak kata orang-orang makrifat ni macam Yahudi, tidak. Ataupun mereka Yahudi, tidak. Saya kata ayat-ayat ni adalah pengajaran untuk kita. Sebab nanti ada orang kata, ustaz ni ambil ayat untuk orang musyrik, melekatkan kepada orang Islam. Kan? So kalau gitu saya baca ayat-ayat tentang Bani Israel, saya tak patut ambil pengajaran. Saya orang Islam, oh tak, ayat ni tak ada kena dengan aku. Tak. Kita akan buat apa yang diorang buat. Kita akan cuba buat paling tidak. Wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitabi wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillahi wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'ala Allahi al-kadhib wa hum ya'lamun. Sebahagian daripada mereka ada kumpulan yang memutar-mutarkan lidah mereka dengan Al-Quran, dengan Taurat itu. Ni playing around with it. Dengan takwilan-takwilan isyari lah dan sebagainya. Litahsabuhu minal kitab, supaya kamu menganggap dan menyangka ia adalah sebahagian daripada wahyu. Wa ma huwa minal kitab, dia bukan daripada wahyu. Dan mereka berkata huwa min indillah, ini daripada Allah ni, kalam ilhami lah dan sebagainya, daripada Allah. Wa ma huwa min indillah, ia bukan daripada Allah. Wa yaquluna 'ala Allahi al-kadhib wa hum ya'lamun, mereka berdusta di atas nama Allah sedangkan mereka tahu. Tengok ayat selepas tu. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. Kenapa? Okey. Tidak ada hak bagi seorang manusia yang diberikan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kebijaksanaan. Mic tu boleh arah, dah tutup belum? Tutup. Okey. Dan diberikan kenabian. Kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah hamba kepada aku. Selain Allah atau bersama dengan Allah. Tetapi mereka kata apa sebenarnya? Kunu rabbaniyin, jadilah orang-orang Tuhan. Sembah Tuhan saja. Kau jangan duk hambakan diri kau kepada aku. Bima kuntum tu'allimun al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Ini semua benda ni kau ajar orang. Dan kau kaji ni dalam Taurat. Ikut. Tengok ayat selepas tu. Ni punchline dia. Wala ya'murakum an tattakhizul malaikata wan nabiyyina arbaba. Aya'murukum bil kufri ba'da idh antum muslimun. Dan nabi-nabi itu, manusia yang diberikan wahyu itu, tidak memerintahkan kamu untuk mengambil malaikat ataupun nabi-nabi sebagai Tuhan. Itu buktinya apa? Memang manusia pernah mengambil malaikat dan nabi-nabi sebagai Tuhan. Aya'murukum bil kufri ba'da idh antum muslimun. Adakah nabi itu akan memerintahkan kamu jatuh kufur selepas kamu ini adalah orang Islam? Nabi-nabi tak akan buat benda tu. Ayat yang last ni penting ni. Adakah dia nak ajar kamu kekufuran selepas kamu jadi orang Islam? Sebab apa? Sebab dia yang ajar kamu Islam. Takkan lepas tu dia nak ajar rahsia-rahsia yang menyanggahi apa dia ajar secara zahir. Kalau tidak, pemisah kufur dengan iman ni halus sangat. Dalam Quran jelas, jangan sembah Isa, jangan tuhankan manusia. Nabi pun kata, jangan kau agungkan aku macam mereka agungkan Isa. Lepas tu tiba-tiba, bila masuk tauhid tahap tinggi, oh, ada hakikat ketuhanan pada Muhammad, ada hakikat kemanusiaan. Halusnya perbezaan ni kalau begitu. Ini tauhid, ini syirik. Di mana lain dia? Tak. Hal yastawil a'ma wal basir. Allah kata sama ke orang yang buta dengan orang boleh lihat? Allah nak kata apa? Tauhid dengan syirik ni jelas. Dia bukan benda kabur nak kena pening-pening dengan falsafah yang berat-berat baru boleh faham. Kan? Geng-geng ni dia akan kata, inilah syirik. Kamu tak faham syirik selama ni. Macam susah sangat. Tak. Mereka buta selama ini. Mereka yang berdakwah begitu, mereka yang buta sebenarnya. Dia ada blind one and thinking that they are the ones who can see. Mereka dibutakan dengan selaput makrifat yang mereka sangka makrifatullah. So saya bimbang selepas Nabi dimasukkan dalam bab-bab ketuhanan ni, jangan terkejut nanti Jibril juga
akan dimasukkan sekali. Akhirnya jadi Trinity nanti. Kalau kalam-kalam macam ni dia boleh bertahan, saya tanya awak, kalam macam mana dia tak boleh bertahan? Dan kalam macam mana yang kita nak kata kufur? Tak ada kalam kufur lah dalam dunia. Kalau kita asyik nak kira, oh tak, tapi i'tikad dia lain. Kalau gitu macam mana? Harus dibebaskan sesiapa bercakap apa saja? Yang penting akidah, oh tak. Walaupun saya kata Tuhan ni di bawah tapak kaki saya, tapi saya mencintai Tuhan. Saya menyembah Tuhan yang satu. Yelah, saya ada tulis buku, tikus tu adalah sembahanku yang tertinggi. Kan? Aku bersolat dan meletakkan bangkai tikus di depan tempat sujudku. Yalah, tapi hati saya adalah kepada Allah. Jadi, akan ada lagi syirik tak dalam dunia ni? Tak ada. Tu saya kata, apa yang dibawa oleh Ar-Razi Hashim ini, selangkah demi selangkah, dia menjadi justifikasi kepada kekufuran. Dia akan menjadi justifikasi kepada kekufuran. Siapa nak bertanggungjawab? Jika akhirat kamu berani berdiri di depan Allah kata, ya Allah, tapi ini tauhid tahap tinggi. Berhentilah all this nonsense. Stop it. Intahu khairan lakum. Berhenti, ini adalah lebih baik untuk kamu. Intahu khairan lakum.